Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ataupun selamat berkembali selama dekat 3 minggu saya tak buat live. Hari ni saya nak buat special sikit sebab kita dah lama kita tak buat live. Jadi siapa yang tengah live ni dengan saya, Fadil minta tolong share sikit Fadil kat grup Fadil. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak tahu tahap bebanan ataupun tahap geseran minyak gearbox kita selama ni. ATF. Abang Sarif betul. Abang Sarif betul, memang best lah. Suara memang best. Okey. Kepada semua sahabat-sahabat pakar gearbox.com, Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Sihat Fadil. Suara saya jelas tak? Suara saya okey tak okey Fadil? Kalau suara tak okey beritahu Saya nak buat live sikit hari ni. Saya nak tunjukkan kepada anda semua ataupun kepada sahabat-sahabat pakar gearbox macam mana kita nak uji tahap geseran minyak gearbox auto. Kita banyak dapat info yang mengatakan minyak enjin tahap geseran dia berapa pound. Okey, sekarang ni yes, Jan. Sihat Jan Apa sihat Kita sebelum ni kita dapat tahu berapa tahap geseran untuk minyak enjin, berapa pound dia punya. Tapi adakah kita pernah tahu tahap geseran ataupun tahap bebanan yang mampu untuk setiap minyak gearbox auto kita ni? Sekejap Siapa yang tengah live ni minta tolong share sikit Siapa yang tengah live minta tolong share sikit Sekejap. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan kepada anda semua. Kita tolak dulu JB Auto Loop dulu. Ini yang selalu kita pakai, minyak gearbox CVT-F J4. Okey. Untuk Mitsubishi, ini CVT-F untuk Honda yang selalu kita guna pakai. Siapa yang workshop dia akan tahu. Yang ini minyak gearbox yang biasa kita gunakan ATF3 untuk kereta Wira atau Perdana ataupun Hyundai Matrix yang biasa gunakan ATF3. Ini minyak yang kita selalu pakaikan untuk model-model Nissan CVT. Okey, sekejap saya tunjuk Siapa yang tengah live ni boleh tunjuk Altis CVT FE, betul? Betul bang. Okey. Tunjuk jap. Okey. Yang depan saya sekarang ni, okey, yang depan tuan-tuan semua, sahabat-sahabat semua. Okey, siapa yang tengah live ni boleh share sikit Mana dah tahu benda ni, info ni boleh berguna untuk anda semua. Alhamdulillah. Encik Taming Sari, Abang Wei, siap bang Okey, depan kita semua ni, ini adalah jenis-jenis minyak auto yang selalu kita pakai untuk transmisi auto kita. Ini adalah jenis-jenisnya. Tengok, kalau kita tengok color dia, warna hijau, warna macam oren-oren sikit. Ini warna merah. Ini memang common, memang selalu kita pakai. Siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit. Dan ini sama juga, lebih kurang warna hijau NS yang selalu kita pakai untuk Nissan Sylphy. Yang ini kita pakai untuk Mitsubishi ataupun kita pakai untuk Proton Inspira CVT. Yang ini untuk kita pakai, selalu pakai Honda. Siapa yang pakai Honda Civic ataupun Honda City, yang ini selalu pakai. Yang ini sama juga yang tadi saya cakap tadi, untuk yang biasa selalu digunakan pakai oleh pengguna-pengguna kenderaan yang pakai Myvi ke, yang pakai Mitsubishi ke, ataupun yang pakai Proton, yang selalu pakai ATF3. Jadi saya terpaksa masukkan dalam botol-botol ni. Tak boleh brand, setiap brand kita tak boleh tunjukkan dia punya brand. Jadi kita masukkan dalam botol-botol ni. Okey, siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Kalau kita dah dapat lebih daripada 100 mata, apa dia? Tak apa ya. Okey, siapa kita akan tunggu mata kita sampai 100. Dah start 100 ke atas, baru saya boleh tunjukkan kepada anda semua. Sebab benda ni kalau nak ulang-ulang pun nanti ada masalah, sebab step by step kita akan tengok Jadi siapa yang tengah live dengan saya ni, saya minta tolong share-sharekan sikit Abang kedai baru ke? Tak, kedai lama. Minta tolong share-share je
Jadi siapa yang tengah live dengan saya ni minta tolong share sikit Mata 100 kita start. Okey. Mata 100 kita akan start. Okey, malam ni kita lebih pada information. Kita lebih pada information, kita tengok macam mana. Yes, yang bengkel dekat ICT. Jadi kat sini kita sampaikan sikit information kita sebab selalunya kita tahu mesin ni okey, selalu digunakan untuk cek tahap geseran atau bebanan untuk setiap enjin, minyak enjin. Okey. Tapi kita tak pernah tahu pun tahap geseran untuk minyak gearbox auto. Sebab minyak setiap enjin ataupun gearbox yang bergerak ada geseran. Jadi kat sini saya akan tunjukkan kepada anda semua, sahabat-sahabat semua, macam mana kita nak uji dia. Adakah minyak auto ni tahap geseran je tinggi? Jadi siapa yang tengah live ni boleh share sikit Okey, Cik Kamarul sihat Ariatu, M Aziz, okey, Assalamualaikum. Jadi kita tunggu jap. Minta tolong share sikit-sikit sebab live ni sekali jalan kita tengok macam mana. Ataupun pernah tak kita tahu tahap geseran setiap gearbox yang berpusing, yang berani semua. Sebab dalam gearbox auto ni pun ada bearing, ada thrust washer, ada benda-benda yang perlu ada friction, geseran maksudnya benda tu. Jadi sekarang ni saya tunjukkan anda. Jangan Sambil-sambil kita tunggu mata kita sampai 100, minta tolong share sikit. Okey, kalau anda semua tengah tengok ni sekarang ni, saya tengah buat overhaul untuk gearbox SE90. Gearbox dia. Sambil-sambil kita tunggu kita punya mata kita sampai 100, kita buat jap. Kalau tak sampai, kita jalan juga. Okey. Kalau tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat boleh tengok, kat sini adalah sebuah gearbox Honda Accord, sama juga Honda Civic, Honda CR-V sama. Perasan tak setiap dalam gearbox ni, bukan dia ada yang kecil yang hitam dalam gearbox pun ada bearing. Okey, saya sampaikan sikit information dia. Setiap dalam kompartmen dalam gearbox mempunyai bearing. Jadi kat sini bila adanya bearing, maksudnya dalam gearbox pun mesti ada geseran, betul? Ada geseran. Hai bro, Silva Kumaran. Sihat bang ni gearbox Honda. Jadi tengok sini bearing. Ada bearing. Ada benda yang berpusing. Maksudnya bila berlakunya pusingan, kat situ mesti ada geseran akan berlaku. Betul tak? Setiap pusingan mesti ada geseran. Tapi siapa yang mengawal ataupun siapa yang kontrolkan geseran tu? Maksudnya siapa yang mengawal supaya geseran tidak melampau? Maksudnya minyak gearbox auto. Maksudnya minyak gearbox auto ni akan mengawal supaya geseran tu tidak akan berlaku secara melampau. Okey, mata dah 100 lebih. Kita start. Okey. Clear Okey, mata dah 156 mata. Terima kasih banyak-banyak siapa yang share dengan saya. Siapa yang belum share, share selagi. Okey. Mesin ni baru je saya beli, kumpul-kumpul duit, dapatlah beli mesin. Okey. Saya tunjuk sebenarnya. Minta tolong ambilkan ni. Betul. Okey, thank you. Kita tengok saya onkan switch dia. Kat sini benda yang berpusing. Tadi kita perasan tengok tadi dekat bahagian gearbox ada pusingan. Maksudnya contoh ini, benda ni berpusing. Clear tak? Kalau tak clear beritahu Okey, terima kasih siapa yang share. WMR WR Motorsport. Okey, benda yang berpusing Setiap pusingan mesti ada geseran, betul? Saya pusingkan sekejap
Dan setiap geseran, tolong ambilkan ni yang bekas yang baru. Ni. Lepas tu dengan ni, ban dalam tu. Dalam kotak. Setiap geseran akan menghasilkan hakisan. Okey, tengok jap. Clear tak? Salam bro, gearbox Saga BLM tu bunyi kasar. Kenapa Okey. Salah satu bunyi kasar disebabkan dia geseran. Bila berlakunya geseran, akan berlakunya hakisan, betul? Ini benda-benda yang saya dah buat tadi, lakunya hakisan. Okey. Hari ni saya nak tunjuk kepada kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua, pernah tak kita cek tahap geseran untuk minyak gearbox auto kita? WD-40 ada lebih? Ni ada salah. Saya pasangkan dia punya bar yang baru. Okey. Ni. Kita bersihkan dulu jap. First kali saya akan bersihkan bahagian yang bergeser dulu. Pakaikan batu asam ni. Siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit sebab sini saya rasa benda ni satu info untuk anda semua. Okey. Cuba kita jalankan mesin ni tanpa sebarang minyak. Maksudnya tanpa sebarang minyak ataupun bendali ataupun segala minyak lah, ataupun minyak gearbox ke apa, tanpa sebarang minyak. Cuba kita jalankan tanpa minyak. Anda boleh dengar bunyi ni. Dan tu kita letakkan bebanan. Satu beban ni bersamaan 1 pound. Geseran akan berlaku dan masa sama benda tu akan menyebabkan hakisan. Geseran tanpa sebarang minyak akan menyebabkan bunyi yang bising. Dan apa yang akan berlaku? Kat sini kita boleh tengok hakisan. Nampak tak? Hakisan Ini baru kejap dia berjalan tanpa minyak. Jadi setiap minyak hitam ataupun setiap enjin, setiap minyak auto perlukan minyak untuk mengurangkan geseran. Itulah fungsinya minyak hitam ataupun minyak auto. Ya, siapa yang tengah lain boleh share sikit Nampak tak? Okey. Cuba selalu pakai minyak auto ATF3, betul. Semua auto selalunya kebiasaan akan pakai minyak ATF3. Dalam ni saya letakkan, dalam takungan ni saya letakkan minyak auto. Okay. Saya masukkan minyak ATF ni ke dalam takungan ni dan kita running. Maksudnya dalam gearbox berpusing dengan ada minyak auto. Kita running. Lain tak clear Ya. Sorry, gangguan sikit. Sekejap saya setting sekejap minta maaf. Okey. Kita boleh tengok
Mesin ni berjalan dan ada geseran pada bahagian atas ni. Dia boleh berpusing betul. Maksudnya dengan adanya minyak akan lancar pergerakan bahagian puli ni. Okay. Akan lancar. Tapi sekiranya berlaku bebanan. Berlaku bebanan maksudnya gearbox tu dah makin lama berlakunya geseran ataupun gegaran. Bila gegaran akan berlakunya geseran tambahan. Bila saya tambah satu bebanan, maksudnya 1 pound, bunyi tu maksudnya bila berlaku geseran. Saya tambahkan lagi 1 pound sebab mesin masih boleh berjalan. Okey. Dekat situ kat sini sahabat-sahabat boleh tengok apa yang akan jadi bila berlakunya bebanan. Maksudnya bila gearbox kita ada gegaran, kat situ bebanan tambahan akan berlaku. Kat situ kita tengok mesin kita dah tak mampu untuk berpusing. Kita try lagi. Satu pound masih boleh jalan. 2 pound datang bunyi. 3 pound datang bunyi. Maksudnya sekarang ni 1, 2, 3, 4 4 pound geseran dah melampau, dah menghasilkan bunyi. Pada tahap ni kita boleh tahu berapa dia punya temperature. Geseran berlaku, temperature akan naik kepada 51 darjah Celsius. Ini masih dalam keadaan running, tak sampai pun 2 minit. Maksudnya, kita boleh tahu, minyak auto ATF3 ni, dia boleh bertahan 4 pound dalam masa 2 minit tak sampai. Dan temperature akan meningkat kepada 51.4 darjah Celsius. Kita cuba running lagi. Tak boleh jalan. Bila geseran berlaku, temperature akan naik kepada 65.1 darjah Celsius. Ini yang kita uji pada minyak auto ATF3. Okey. Lagi minyak apa? Siapa yang pakai Honda Honda CVT. Ini minyak yang selalu kita pakai, Honda CVT-nya. Kita tengok tahap dia, berapa tahap geseran dia. Tak tolong bersihkan. Siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Okey, kita dah settlekan. Maksudnya ATF3 ni boleh tahan sebanyak 4 pound. Tengok geseran dia. Ni geseran dia. Kuat kan tahap geseran dia? Inilah yang selalu berlaku pada kita punya gearbox. Kita tak pernah tahu pun berapa tahap geseran ataupun berapa tahap bebanan untuk minyak gearbox auto kita. Kat sini kita boleh tengok geseran ataupun hakisan yang telah berlaku untuk minyak gearbox ATF3. Sekarang ni kita test pula untuk ATF, untuk CVTF ni, untuk yang model yang tu kita pakai untuk Honda City. Jangan kejap. Siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Hari ni, malam ni saya tunjuk pada anda semua macam mana kita nak tahu tahap minyak auto kita ni yang kita selalu pakai
berapa geseran dia, berapa tahap geseran dia. Adakah geseran dia boleh sama dengan minyak enjin? Kita bersihkan dulu. Dah tukar tu. Okay. Kita guna pula minyak auto. Siapa yang pakai CVT? Siapa yang pakai Honda CVT? Yang ini minyak dia kita tengok tahap dia berapa banyak, berapa tinggi tahap geseran dia. Nampak tak gambar? Okey. So, running-kan. Okey. Bila tiada geseran, puli ni jalan tanpa geseran, tiada bunyi pun. Senyap je. Okey. Sekejap. Siapa soalan nanti Cik I saya jawab. Okey. Ni saya dah tukar baru. Cantik kan? Tiada kesan hakisan. Okay. Dan kita cuba running. CVTF running. Bila keadaan gearbox running tanpa bebanan, jadi dengar bunyi pun tak ada, senyap je. Cuba kita letak 1 pound. Pemberat ni kita cuba letak 1 pound. Bila berlakunya bebanan, bunyi akan keluar. Satu pound. Dua. Tiga. Tak ada bunyi. Empat. Lima. Tengok. Minyak CVTF Honda dia boleh sampai tahap 1, 2, 3, 4, 5. 5 pound masih bunyi dalam keadaan yang smooth je. Kita tambah lagi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pound. Siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit Kita sekarang ni tengah uji tahap geseran ataupun tahap bebanan untuk minyak gearbox auto yang selalu kita pakai. Siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit supaya dapat information. 7. 8. 9. 10. Tengok. Asal lampu ni kena tutup. Pusing kan? Okey. Tengok Dah berapa ni? 10. 11. 12. 13. Dia lepas pada 13 pound. 14. Dah lepas 14 pound. Dah maksimum berat yang ada 15 pound. Okey. Maksudnya sekarang ni minyak CVTF ni untuk gearbox Honda CVT. Honda CVT pakai CVTF HD. Maksud ni HD Honda. Dia boleh tahan, mampu menahan bebanan sebanyak 15 pound. Saya ada pemberat ni ada 15 pound je. Masuk. Kita tengok temperature pula. Kalau temperature ni tak tipu lah. Cuaca kita kat luar, environment kita 30.9. Okey, kita tengok
Berapa temperature geseran ni? Dah nampak? Okey. Temperature 87.1. Maksudnya dengan temperature 87.1 geseran antara puli dengan besi ni temperature sampai 87.1, tapi masih lagi dalam keadaan yang running, tiada masalah apa. Dan sekarang ni kat sini kita boleh tunjukkan CVT-F Honda boleh tahan sampai 15 pound, tiada masalah apa. Dan kita tengok dia punya hakisan dia teruk tak teruk. Keluarkan. Kita tengok hakisan dia pula. Ini hakisan dia. Inilah dia yang kita tahu, yang sebelum ni kita dapat tahu. Kita selalu pakai minyak auto ataupun kita pakai CVT, kita guna minyak CVT Honda. Tapi kat sini malam ni kita boleh tengok macam mana tahap geseran dia ataupun tahap bebanan yang boleh ditampung setiap minyak gearbox auto ni. Jadi tadi kita tengok yang ATF3 tu dia boleh hanya mampu bertahan sehingga 4 pound aja. Tapi dengan minyak CVT-F Honda ni boleh tahan sehingga 15 pound. Dan geseran dia kurang kalau dibandingkan dengan ATF3 ni. Maksudnya kat sini tiada isu kalau kita nak guna minyak auto CVT. Memang sesuai untuk gearbox CVT, sesuai untuk Honda. Okey. Anda nak tengok macam mana pula dengan minyak gearbox Nissan. Siapa yang pakai Nissan boleh angkat tangan. Okey, kita cuba pula. Minta tolong bersihkan. Okey. Minyak CVT Proton okey ke? Nak cuba bang? Abang Lokman nak test tak? Kita boleh test. Ni ada minyak untuk Proton. Okey, Abang Muhammad Lokman request untuk test untuk kereta Proton CVT. Kalau pakai CVT ada? Minta tolong bagikan satu botol sikit. Nak test jap. Masuk dalam botol. Ni botol ni. Kita akan test. Okey, kita akan test untuk yang siapa menggunakan minyak CVT Proton. Siapa yang tengah nak tahu macam mana minyak CVT Proton ni bagus tak bagus. Semua minyak bagus, tapi kita cuma malam ni kita nak cari perbezaan load ataupun bebanan setiap minyak auto ni. Proton Prevail. Jadi siapa yang pakai Proton, especially yang pakai model-model CVT, minta tolong share. Okay. Ada botol tak? Tapi saya tak boleh tunjuk botol, saya kena asingkan dalam bekas lain lah. Ada minyak dia, ada botol tak? Jadi siapa-siapa yang tengah live ni boleh. Toyota punya okey ke? Toyota pakai Type 4. Banyak bang. Sebenarnya dalam minyak gearbox auto ni ataupun transmisi auto ni banyak jenis minyak auto yang pelbagai color, pelbagai kelihatan. Hari ni kita nak cuba test yang mana termampu saya untuk testkan ni. Test CVT Izora bang, mesti kena test. Abang Faiz, mesti share sikit. Sana sikit. Okey right. Sekejap sementara saya punya pembantu saya nak kasih clearkan dulu. Okey. Bersihkan dulu, sebab sebelum kita test kita pastikan bersihkan semua bahagian puli semua, bersihkan dulu bagi tiada kesan minyak yang sebelum ni. Lepas tu kita bersihkan dulu. Jadi abang-abang semua minta tolong share lah. Sebelum ni kita banyak dapat info macam mesin ni boleh pakai untuk minyak enjin. Minyak enjin boleh tahan load ataupun tahan geseran atau tahan bebanan. Kita boleh baca ada yang boleh tahan 4 pound, ada boleh tahan 8 pound, ada yang boleh tahan sampai 15 pound. Itu biasa yang kita dapat info untuk enjin. Tapi malam ni saya nak sampaikan sikit info untuk minyak gearbox auto pula. Minyak gearbox auto ni mesti ada geseran, mesti ada bebanan, mesti ada load, maksudnya bebanan benda tu. Jadi kat sini kita nak uji tahap geseran ataupun tahap bebanan yang mampu untuk menampung
setiap gearbox yang kita guna. Maksudnya kita isi minyak gearbox kita nak tahu berapa tahap bebanannya. Nak tanya encik, minyak CVT tukar berapa kilometer? Kebiasaannya saya recommend 30, maksimum 40,000 wang. Setiap 40,000 kilometer patut tukar. Jangan biarkan lama-lama sebab minyak gearbox bila dah masuk dalam gearbox, kat situ akan berlaku geseran, kat situ akan berlaku bebanan, pressure, semua ada kat situ. Kat situlah yang kita perlukan mantapkan minyak gearbox auto kita. Jangan minyak gearbox auto kita pakai terlalu lama sebab kelikatan dia akan berkurangan dan dia akan menyebabkan geseran pada bahagian dalam gearbox. Siapa yang tinggalan ni minta tolong share sikit. Terima kasih. Sampai yang bercuti-cuti sampai rehat. Okey. Okey, dah clear. Mesti ramai yang anda semua ataupun sahabat-sahabat yang lain yang pakai model-model Proton CVT, yang menggunakan minyak CVT, yang menggunakan minyak Proton CVT. Minyak semuanya bagus. Minyak auto atau ATF fluid CVT semuanya bagus. Tiada masalah. Boleh pakai sebab setiap keluaran dah tunjukkan dia punya spek. Cuma malam ni kita nak tahu tahap bebanan ataupun tahap geseran, tahap load dia, berapa load yang ada untuk minyak ni. Jadi siapa yang tinggalan ni boleh share sikit. Abang Ihsan cakap, "Bos, Myvi punya minyak gearbox apa yang bagus?" Biasanya kalau Myvi ni saya gunakan Toyota Type 4. Sebab saya test minyak Type 4 tu bagus. Abang, minyak apa yang sesuai untuk Grand Livina? Kalau saya semua recommend minyak, gunakan minyak yang original. Maksudnya kalau Grand Livina pakai minyak Nissan. Honda Accord 202 okey, kena pakai minyak ATF DW Z1 ataupun minyak apa yang lebih baik. Kalau tengok pada dia punya spek bang, sebab ada yang separuh tu kena pakai DW1 ataupun ada spek tu kena pakai Z1. Pastikan kod gearbox tak lagi dengan minyak gearbox dia. Okey, kalau kita Alza masuk reverse menyentap, biasa berlaku Abang Hirwan, biasa memang berlaku pada model Alza, Myvi, Avanza, RAV4. Memang selalu masalah berlaku pada masuk di menyentap. Biasanya masalah pada piston seal dah keras, getah dia dah keras. Kenapa getah piston seal keras? Salah satu sebabnya sebabkan geseran dah melampau dalam gearbox, suhu akan meningkat secara mendadak dan kat situ dia akan menyebabkan lama kelamaan minyak seal yang ada daripada dalam gearbox, getah dalam gearbox akan cepat mengeras. Bila mengeras, bila kita nak masuk pressure, dia ada akan berlakunya pressure leak. Bila selalunya bila di waktu pagi. Okey. Siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Bolehkah pakai minyak jenis Honda? Yes, bukan boleh. Tak ada masalah. Kalau macam saya, kalau model yang 998 tu dia sama dengan model minyak ATF3. Okey. Okey, anda-anda semua minta tolong share sikit. Kita malam ni nak tunjukkan siapa yang kebanyakan sahabat-sahabat ramai yang menggunakan Proton CVT, Preve, Izora Bull, Saga FLX. Semua model-model ni menggunakan CVT transmission. Jadi dia macam mana minyak dia? Okey tak okey minyak gearbox dia? Minyak bagus, tapi kita nak tunjukkan, kita nak cari perbandingan dia punya load dia macam mana keadaan. Okey. Danyeng, siapa yang tengah live boleh share. Okey. Kalau kat sini kita boleh tengok minyak CVT Proton CVT. Okey. Saya tak boleh tunjukkan botol Jadi saya asingkan masuk kalan botol kaca ni. Warna dia warna biru. Betul Siapa yang pakai CVT dia tahu minyak gearbox auto, minyak gearbox CVT Proton model Preve, Izora Bull, Saga FLX dia menggunakan minyak CVT Proton. Biasanya warna biru ni. Biru gelap. Yang ni Nissan warna hijau. Kita on sikit lampu. Ni. Okey, ni warna hijau. Untuk CVT Proton dia gunakan warna biru gelap. Gunakan warna biru gelap. Okey. Dan kita ujikan dia, kita tengok tahap geseran yang boleh ditampung oleh minyak CVT ni. Minyak semuanya bagus, jangan cakap minyak tak bagus. Minyak semuanya okey. Okey. Tolak tepi dulu. Kita bagi dia running dulu. Siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Betul, biru. Okey, Abang Nakyudin Azmi, asalnya workshop kot. Jadi minyak auto, minyak CVT untuk Proton Preve ataupun jenis-jenis Proton dia gunakan warna biru minyak dia. Sekarang ni kita tengok. Kita dah runningkan mesin ni dulu. Okey. Ini saya dah tukar.
Kat sini anda boleh tengok masih dalam keadaan baru, tiada geseran ataupun tiada hakisan. Okey. Siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Manalah tahu benda ni info yang bermanfaat untuk anda semua. Jadi minta tolong sharekan sikit information ni. Jadi sekurang-kurangnya dia boleh memberikan manfaat untuk kita ataupun dia boleh menyampaikan info untuk kita. Sebab sebelum ni kita tak pernah tahu tahap geseran atau tahap load untuk setiap minyak gearbox. Okey. Minyak gearbox untuk Proton CVT. Kita dah running kan? Ini puli yang berjalan. Mesin dia jalan. Atas ni adalah besi yang akan menghasilkan geseran dia. Okey. Kalau anda dengar semua, senyap kan? Okey. Senyap. Kita cuba masukkan bebanan. Bebanan yang pertama 1 pound. Berat penimbang ni ataupun pemberat ni adalah 1 pound. Maksudnya dalam keadaan dia tiada bebanan, tiada bunyi. Cuba kita letak satu bebanan untuk dia. Anda semua boleh dengar. Boleh dengar tak geseran dia, yang bunyi geseran? Bila satu bebanan 1 pound dimasukkan pada mesin ni, dah mula ada rasa bunyi pada geseran. Maksudnya berlakunya geseran. Kita keluarkan balik, kita runningkan free. Kita cuba letakkan bebanan dia semula. Dekat sini kita boleh dengar bunyi geseran yang telah berlaku pada bahagian puli ni dan besi yang bahagian untuk test untuk geseran ni. Dengar Okey. Kita masukkan satu lagi. Maksudnya 1 pound, 2 pound. Bukan 2 dirham, 2 pound. Dengar? Hilang. Kita letakkan 3 pound. Nampak Letakkan 4 pound. Maksudnya sekarang ni dah ada 4 pound bebanan ataupun 4 bar, maksudnya 4 bar yang saya masukkan ni 4 pound. Cuba dengar. Masih tiada lagi bunyi geseran. Senyap. Kita tengok temperature berapa. Environment 29.6. Kita cuba dekatkan sikit. Kita tengok berapa temperature dia. 56 darjah Celsius. Sekarang ni geseran menyebabkan temperature naik kepada 56.9 darjah Celsius. Dalam beban 4 bar, dia punya geseran telah berlaku dan temperature naik kepada 56.9 darjah Celsius. Kita tambahkan dia punya bebanan. Siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Pada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Maksudnya sekarang ni kalau apa yang tuan-tuan atau sahabat-sahabat tengok, minyak gearbox ni CVT ni boleh tahan sehingga 6 pound dia. Maksudnya lebih daripada tu geseran semakin teruk. Kita tengok berapa temperature dia. 54. Saya try running balik. Tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Jalan lagi. Tu yang saya boleh tunjuk ke anda semua. Maksudnya boleh tahan sehingga 1, 2, 3, 4, 5, maksimum 6. 6 bar. Kita tengok geseran dia. Baik, panas. Ini geseran dia. Agak kuat juga.
Yang sebelah ni tadi kan? Yang ni CVT Honda. Ni CVT Honda. Ni untuk CVT Proton. Okay. Okay. 3 minyak kita dah test. ATF3, CVTF, Honda dengan CVT Proton. Isu dia kenapa? Semua minyak bagus. Semua minyak tak ada masalah. Semua minyak boleh pakai. Tapi kenapa benda ni berlaku? Minta tolong ambil shaft, ada input shaft nak? Mana input shaft? Sebab itu kalau sini saya nak kena tekankan, jangan ada gegaran pada setiap bahagian enjin dan gearbox. Kerana setiap gegaran itu akan mengakibatkan geseran ataupun mengakibatkan temperature akan naik. Ni yang okey ke? Ada yang kosong tu. Hyundai Oh, Hyundai tak lagi banyak minyak CVT, minyak auto ni banyak. Memang nanti ada masa kita akan buat satu-satu kita test tengok. Okey. Isu dia sekarang ni, apa yang saya nak jelaskan kat sini, bukan disebabkan minyak itu kita jadikan ukuran pada kualiti dia. Semua minyak ATF bagus. Semua minyak cantik. Tapi kita sendiri yang macam mana kita nak mengawal supaya minyak kita ataupun gearbox kita dalam keadaan yang sentiasa dalam keadaan maintenance yang okey. Maksudnya kita kena jaga pertukaran minyak kita. Setiap masa untuk tukar minyak, kita mesti cukup masa. Kalau katakan dah schedule dia 40,000, tukarlah minyak tu 40,000 km. Kalau katakan kat situ dia punya maintenance period dia 20,000 km, tukar. Jangan dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan lama-kelamaan, kelikatan setiap minyak auto ni akan hilang. Atau hilang terus. Kat situ yang akan berlakunya hakisan pada bahagian dalam gearbox. Dan kat situ kita boleh tahu gearbox kita akan rosak. Ini saya tunjukkan. Siapa yang biasa tengok, ini adalah gearbox, salah satu kompartmen dalam gearbox CVT untuk model Proton. Bila kelikatan minyak hitam ataupun minyak kelikatan minyak auto tiada. Kat sini anda boleh tengokkan dah berlakunya geseran. Mana tadi? Tukar. Okey. Ini yang kita test tadi. Hakisan dah berlaku. Ini shaft yang selalu ada masalah pada model-model Proton. Hakisan telah berlaku. Hakisan telah berlaku pada bahagian batang shaft. Sebab tu kita kena jaga minyak gearbox auto kita ataupun minyak ATF kita. Tukarlah pada ikut jadual dia, jangan dibiarkan terlampau lama. Dan satu lagi, pastikan dalam keadaan tiada gegaran minyak gearbox kita atau gearbox kita, enjin kita yang running, jangan ada gegaran. Sebab bila berlakunya gegaran, kat situ geseran akan berlaku, akan lebih daripada asalnya. Bila geseran berlaku makin lebih, kat situ kita boleh tengok temperature akan naik mendadak. Kat situlah akan memendekkan usia gearbox kita. Gegaran tu maksudnya macam mana? Okey, gegaran tu maksudnya engine mounting. Cuba tengok betul-betul. Bila kita pegang steering, kita rasa gegar. Sebenarnya gegar yang pada steering ataupun gegar pada bahagian dalam kereta kita tu sebenarnya berpunca pada salah satu sebabnya dipunca daripada ada engine mounting. Bila engine mounting pecah, kat situ enjin dalam keadaan yang tidak terapung dalam keadaan sempurna dan dari situ akan berlakunya gegaran. Bila gegaran pada enjin berlaku, secara automatik gegaran pada gearbox akan berlaku. Lama kelamaan minyak gearbox pun tak dapat menampung temperature yang tinggi, kat situ dia akan menyebabkan geseran yang melampau. Jadi bila geseran melampau, dia akan merosakkan pada kompartmen bahagian dalam gearbox ni. Anda tengok ni. Bila benda ni dah berlaku, minta maaf, gearbox anda perlu diganti yang baru. Tak murah, tak mahal, gearbox mungkin dalam harga 10,000 ke atas. Honda CVT 2004, boleh guna CVT F Honda ke bro? Boleh. Yang model pakai CVT, perlu pakai minyak CVT. Kalau Honda, gunakan minyak Honda CVT. Kalau Proton, gunakan minyak Proton CVT. Kalau Toyota,
gunakan minyak gearbox Toyota. Nissan guna Nissan. Jangan tukar minyak lain sebab segala minyak gearbox dah tetapkan dia punya spek. Aku punya dah ada perubahan tadi. Oh, alhamdulillah, aku punya dah ada perubahan. Terima kasih. Bagus-bagus. Terima kasih. CVT tahun 2004 memang pakai CVT bro. Okey, betul. Terima kasih Abang Kamarul. Okey, kat situ nak sampaikan. Jadi siapa nak tengok kereta lagi? Ada tak? Contoh lain. Nissan. Okey, saya nak tunjuk. Ada tak yang pakai Nissan? Siapa yang pakai Nissan? Model-model Nissan Sylphy, CVT. Siapa yang pakai? Terima kasih siapa yang bagi like. Yang boleh tolong bagi share sikit. Okey, saya nak tunjuk pula minyak untuk Nissan, minyak ATF untuk Nissan, minyak ATF untuk Nissan. Siapa yang pakai Nissan? Hyundai bos. Saya tak kita ada Hyundai. Hyundai tak adalah bang. Next time kita cari Hyundai ni, kita test pula Hyundai berapa banyak dia punya keligatan dia. Okey. Ni saya nak tunjuk untuk Nissan pula. Nissan CVT. Nissan CVT. Minyak Nissan CVT, warna dia warna hijau. CVT Nissan warna hijau. NS3. Siapa yang pakai Nissan boleh share-share sikit. Mana tahu kawan-kawan kita pakai Nissan yang model CVT, boleh tengok. Dah. Yang penting sebelum kita nak buat test, kita kena bersihkan bahagian puli yang bergerak ni dulu supaya kurangkan sikit dia punya rosak-rosak ni. Bersihkan dulu. Okey, boleh terima pakai. Tas. Ya, dah. Okey, kita test pula untuk model CVT Nissan. Berapa tahap geseran dia? Untuk Nissan, alihkan semua tu. Siapa yang pakai Nissan? Alza minyak apa? Alza boleh pakai minyak Pro 2 okey, tak ada masalah. Toyota pun boleh. Sebab Alza Toyota dengan Pro 2 sama, boleh pakai. Okey, kita dah running. Kita running dulu. Bagi warm up. CVT NS3. Siapa yang pakai Nissan dia tahu minyak ni untuk minyak kereta CVT. Yang pakai jenis pakai model-model Sylphy, dia pakai minyak brand CVT ni. Okey. Dah kita dah pergi running Kita offkan dulu. Dah, mana? Okey. Kita bersihkan dulu, kita tukar dulu bahagian ni. Ini tadi yang bahagian nak makan. Okey, saya ambil bahagian sini. Siapa yang pakai Nissan boleh tengok information ni. Ni setakat information Kita running kan. Okey. Senyap. Tanpa bebanan, running macam biasa. Temperature dia. Temperature pun naik 38.2. Bila berlakunya bebanan, apa yang berlaku pada minyak ini? Naik kepada 40.6 darjah Celsius. Naik kepada 49.7 darjah Celsius. Okey. Bunyi geseran pun dah tak ada. Kita cuba tambahkan sikit. 1 pound kita naik kepada 2 pound. Okey, 2 pound. 2 pound kita naik kepada 3 pound. Lepas
Tak ada bunyi. Maksudnya minyak Nissan lepas kepada 3 pound. Kita naikkan kepada 4 pound. Okey, tak ada bunyi. Cantik. Kita tengok temperature balik. Kita reset. Temperature sekarang normal 27, 29. Kita tengok dia punya kepanasan dia. Naik kepada 58.3 darjah Celsius. Maksudnya 58.3 darjah Celsius masih lagi mampu bertahan minyak ni. Kita tambahkan lagi kepada 5 pound. Bukan 5 dirham, 5 pound. Kita tambah kepada 6 pound. Jam. Okey. 5 pound berapa? 6 pound 56.3 darjah Celsius. Maksudnya dia boleh tahan sehingga 6 pound dengan temperature 56.3 darjah Celsius. Okey, turunkan. Kita tengok geseran dia. Tahap geseran dia berapa teruk ataupun tahap hakisan dia berapa teruk. Ni tahap geseran dia, hakisan dia. Anda boleh tengok sini. Ni dia. Jadi, apa yang kita boleh ambil kat sini? Untuk pengetahuan saja. Maksudnya kat sini saya nak buat ujian macam mana tahap geseran ataupun tahap bebanan setiap minyak gearbox auto yang kita gunakan. Isu dia sekarang ni bukan minyak tak bagus, tapi macam mana kita menjaga keadaan minyak gearbox kita. Penting setiap masa, cukup masa tukar minyak gearbox. Jangan ada gegaran ataupun jangan biarkan gegaran berlarutan. Sebab gegaran yang berlarutan kat situ akan mengakibatkan temperature gearbox kita akan naik dan kat situ akan mengurangkan tahap kelikatan setiap minyak gearbox auto kita tu. Jadi bila hilang kelikatan, temperature naik, dia akan hilang kelikatan, kat situ akan berlakunya geseran yang lebih dan akan menyebabkan hakisannya. Jadi lama-lama gearbox kita akan rosak. Sama dengan proton. Ya betul. Maksudnya sama. Jadi kat situ kita nak sampaikan information. Siapa yang jaga maintenance ataupun siapa yang menjaga jadual pertukaran minyak, servis apa semua, insya-Allah anda akan secara tak langsung anda akan memanjangkan jangka hayat gearbox anda. Kat situ saya nak tunjukkan. Izora Bull dah buang kan? Izora Bull nak guna Honda 80 tak boleh. Jangan bang. Izora Bull abang guna juga minyak gearbox auto dia yang sesuai dengan dia. Kalau Toyota pakai Toyota. Kalau Nissan pakai Nissan. Kalau Proton gunakan Proton. Sebab tu kat sini saya nak tekankan kepada anda, kat sinilah saya telah keluarkan minyak tambahan ataupun aditif ataupun treatment, transmission treatment JV Auto Loop. Kat sinilah isu dia kenapa JV Auto Loop perlu anda gunakan. Bukan nak tunjuk ataupun bukan saya nak recommend minyak ni, tapi saya nak tunjukkan kat sinilah fungsinya JV Auto Loop. Dia akan mengawal geseran, dia akan mengurangkan geseran pada setiap gearbox yang kita gunakan. Anda ataupun sahabat-sahabat nak tengok tak macam mana JV Auto Loop berfungsi dalam minyak gearbox anda, ataupun macam mana JV Auto Loop boleh merawat masalah yang sering berlaku pada kenderaan anda. Saya akan tunjukkan satu contoh minyak gearbox ataupun minyak yang biasa kita pakai untuk gearbox kita dan ditambah oleh JV Auto Loop. Saya akan tunjuk kepada anda. Kejap, tukar yang baru ke apa? Okey, nanti. Okey, saya akan tunjuk kepada anda kenapa anda perlu gunakan JV Auto Loop. Kita dah tengok tadi test-test semua minyak gearbox semua, transmission treatment apa semua kita dah tengok. Kita dah test tengok tadi minyak gearbox. Setiap minyak gearbox pertukaran berapa dia punya load, berapa pound yang dia boleh tahan. Kat situ kita boleh tengok. Kat sinilah fungsi yang ada pada JV Auto Loop. Sekejap bukakan minyak gearbox. Ni. Okey, apa saya akan tunjukkan anda. Pakai jarum. Tak payah. Okey.
Apa-apa saya bersihkan dulu bahagian puli ni dulu. Okey. Buat apa? Tak buat. Sini adalah fungsi JB Auto Loop. Okey, kita dah bersihkan bahagian permukaan ni. Sejangkang tak clear? Tak clear Guna cooper sesuai tak untuk jaga temperature gearbox? Guna cooler. Yes, betul bang. Guna cooler adalah salah satu tambahan yang boleh kita gunakan untuk mengawal temperature. Yang penting sekarang ni, gearbox kita haruskah kita kawal temperature dulu. Temperature gearbox penting. Kenapa temperature gearbox naik? Salah satu sebabnya, bila berlakunya geseran yang lebih daripada yang asal, kat situnya akan berlakunya temperature ataupun suhu akan meningkat. Bila geseran kurang, temperature kita akan maintain. Okey. Ini saya tunjukkan yang baru. Okey, kita ulang balik. CVT Proton. Sebab ada orang yang kata kenapa perlu pakai transmission treatment JB Auto Loop? Running dulu macam biasa. Siapa yang tengah live ni boleh tengok macam mana JB Auto Loop berfungsi dalam setiap gearbox. Kenapa kena pakai JB Auto Loop? Kat sini saya akan tunjuk kepada anda. Okey. Ini bar yang baru. Ini adalah puli yang telah dicampurkan minyak auto. Minyak gearbox auto, minyak ATF CVT. Okey, macam biasa. Running. Okey. Anda dengar awalan ada bunyi geseran. Kita masukkan 1 pound. Dengar 1 pound geseran dah agak melampau. Temperature naik kepada 45.8 darjah Celsius. Okey. Tengok balik sekali. 29 temperature luar. Naik kepada 49 darjah Celsius. Okey. Kita tambah pula dia punya bebanan kepada 2 pound. Kita bebanan 3 pound. 4 pound. Okay. 2, 4, 5 pound. 6 pound. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tes lagi. 7. 8. Tengok temperature dia. Kita tengok temperature berapa. Temperature naik kepada 64.7 darjah Celsius. Jam. Maksimum 14 pound dengan temperature. Sekejap 61.3. Okey. Kita buangkan 2 pound. Tak boleh jalan. Kita buangkan lagi 2 pound. Tak boleh jalan. Buangkan lagi 2 pound. Tak boleh jalan. Buangkan lagi 2 pound. Tak boleh jalan. Masih dalam 4 pound barulah boleh bergerak. Okey. 65.7. Saya tunjuk anda
Masukkan sedikit minyak gearbox transmission treatment JV Auto Loop. Berapa? 11 pound. 12 pound. 13 pound. 14 pound. Plus tengok boleh tak bertahan dengan 15 pound. Temperature. Temperature 86.3 darjah Celsius. Puli masih boleh berpusing. Okey. Puli masih boleh berpusing walaupun tadi tak ada geseran, dah jam dia punya puli ni dah jam. Kita start masukkan JV Auto Loop. Kat sini anda boleh tengok mesin boleh terus running. Temperature kita ambil balik Temperature 91.6 darjah Celsius tapi masih lagi berpusing puli ni. Okey, kita tengok bila kita matikan puli. Temperature turun 68.7 darjah Celsius. Yang betul ni 74. Okey. Kat sini kita tengok masih ada bebanan lagi. Ada 15 pound. Dalam keadaan puli dalam keadaan yang ada beban 15 pound. Kita tengok boleh berjalan ke tidak bila kita onkan ni. Tadi anda tengok kan? Tak boleh berjalan. Tengok. Dalam keadaan yang ada beban 15 pound, bila masukkan transmission treatment JV Auto Loop, puli masih boleh berjalan walaupun dalam keadaan ada bebanan. Off. On. Kat situ yang penting, setiap gearbox kita sebenarnya setiap gearbox kita perlukan satu treatment untuk support supaya bila berlakunya gegaran ataupun bila berlakunya geseran yang melampau, kat situ JV Auto Loop boleh membantu mengawal dia punya temperature, mengawal gegaran, mengawal geseran. Saya off. Load. Anda boleh kira load ni 15 pound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pound. Dalam 15 pound kita matikan dia punya enjin dan kita running balik. Kita tengok temperature balik. Temperature sekarang cuaca luar 30. Kita tengok. Temperature sekarang ni running 93 darjah Celsius. Tapi tiada bunyi, maksudnya tiada geseran. Stop. Dah biar dulu. Bagi dia running. Boleh, manual boleh. Dekat situ yang saya nak sampaikan, setiap gearbox, setiap minyak ada kelebihan masing-masing. Semua minyak yang dikeluarkan, minyak auto semuanya dalam keadaan yang bagus sebab dia dah buat kajian tentang kelebihan ataupun tahap kualiti setiap minyak tu. Memang bagus, tiada isu. Tapi isunya adalah kita biarkan gegaran. Bila berlakunya gegaran, kat situ akan berlakunya geseran yang lebih. Bila geseran yang lebih, temperature akan naik. Bila temperature akan naik, hakisan akan berlaku. Lama-lama kelamaan, bila kita biarkan benda itu berlaku, gearbox kita akan rosak. Jadi, kat sini yang saya tunjukkan kepada anda, kenapa kita perlukan treatment dalam gearbox. Sebab sebelum ni, banyak kita sampaikan information, banyak kita tahu, pengetahuan kita semua tahu. Kalau kita pakai minyak enjin, ada orang advisekan kita gunakan treatment engine. Tapi kenapa kita tak dapat info yang mengatakan gearbox ni pun perlu gunakan treatment? Sebab apa? Gearbox pun ada geseran. Gearbox ada geseran. Lama kelamaan gearbox pun bila geseran dibiarkan, dia akan mengibatkan hakisan.
kat situ kita perlu gunakan transmission treatment. Contoh transmission treatment yang saya keluarkan adalah JV Auto Loop. Salah satu fungsi dia adalah untuk mengurangkan geseran dan secara tak langsung dia akan memanjangkan hayat gearbox kita. Situ paling. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Gegaran yang makin lama makin kita biarkan, kat situ akan menyebabkan gearbox kita akan pendek hayatnya. Okey? Alhamdulillah, terima kasih. Rugi siapa tak cuba JV Auto Loop. Terima kasih banyak. Siapa yang pernah cuba JV Auto Loop, terima kasih. Kat situ anda boleh gunakan JV Auto Loop. Okey, V6 bos, betul. V6 boleh. Semua gearbox memang sesuai gunakan transmission treatment JV Auto Loop. Sebab JV Auto Loop, kat sini kita boleh tengok macam mana dia boleh mengawal, boleh tahan load gearbox sehingga 15 pound. Saya running. Dalam keadaan yang ada load pun, dah ada beban yang dah standby pun, masih lagi boleh running. Saya off pun, saya on pun, kat situ yang saya boleh katakan treatment penting dalam gearbox. Jangan terlepas pandang. Sebab apa? Kat gearbox pun ada geseran. Okay? Kat sini saya nak sampaikan. Kat situlah saya tunjukkan mengatakan yang kita perlu. Sebab apa? Kalau tak perlu treatment, kenapa treatment ada banyak kat pasaran, macam-macam jenis treatment. Tapi kita tak sampai info kita. Kita buat KIV je, kita buat tak tahu je. Kenapa kena pakai treatment? Tak tahu. Sebab itulah salah satu fungsi treatment untuk mengawal geseran sekiranya berlaku gegaran yang kita tak sangka benda tu berlaku. Jadi, anda boleh cuba transmission treatment JV Auto Loop sekiranya masalah awalan berlaku pada gearbox anda. Guna transmission treatment JV Auto Loop. Macam mana anda nak dapatkan transmission treatment JV Auto Loop? Anda boleh tengok dekat bahagian atas sekali saya punya page pakargearbox.com. Kat situ ada senarai ejen-ejen ataupun wakil-wakil pengedar JV Auto Loop dekat satu Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, Labuan sekali. Anda boleh cuba dan anda boleh rasai macam mana perbezaan selepas menggunakan transmission treatment JV Auto Loop. Jadi, minyak gearbox auto yang anda pakai sekarang ni memang terbaik, memang sesuai. Tapi kita sendiri yang lupa, terlepas pandang. Yang kita kadang-kadang terlepas pandang dalam keadaan maintenance kita. Biarkan gegaran yang berpanjangan berlaku pada gearbox kita, lama-kelamaan gearbox kita akan cepat rosak. Sebab sekarang punya gearbox tak macam dulu punya gearbox. Sekarang gearbox dia sangat sensitif pada gegaran. Jadi jangan biarkan gegaran ini berlaku berpanjangan kerana dia akan menyebabkan gearbox kita akan cepat rosak. Dan yang paling penting, bila gearbox rosak, kos akan melambung tinggi. Jadi, anda sekiranya ada berlaku kerosakan ataupun preventif untuk rawatan awal untuk kekalkan prestasi gearbox anda, anda boleh gunakan transmission treatment JV Auto Loop. Boleh dapatkan di setiap pengedar saya atas page JV Auto Loop, ada saya tulis tagkan tu, ada banyak senarai-senarai, anda boleh cek semua ni. InsyaAllah, siapa ada pertanyaan atau soalan, InsyaAllah saya akan jawab. PM saya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu insyaAllah. Assalamualaikum.